Tumpuan berita malam ini, Premier Sarawak tekankan kepentingan integriti dan kewartawanan beretika. BPMB sumbang RM525,200 zakat untuk sokong pembangunan asnaf di Sarawak. Jawatankuasa Pilihan Khas Reformasi Undang-Undang bincang semakan undang-undang komprehensif. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Pengamal media di negeri ini terus diingatkan untuk menjaga nilai integriti dan etika kewartawanan dalam memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan berkualiti kepada masyarakat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, wartawan memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran awam di kalangan komuniti melalui penyampaian mesej yang sahih dan relevan. If you have this high integrity, people respect you. And whatever you say, then you become what they call now influencer. Influencer, somebody who can influence. But then there must be content. And that content includes the question of integrity. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan program latihan untuk wartawan Sarawak di Hotel dan Pusat Konvensyen Raya pada Khamis. Dalam ucapannya, beliau turut menekankan bahawa dengan kemajuan platform digital masa kini, wartawan perlu lebih proaktif dalam menyediakan laporan yang tepat sebelum diakses oleh masyarakat bagi mengelakkan penyebaran maklumat palsu. What I'm talking here, orang dah tahu dah. Sebab streaming. Dulu tak ada streaming. Dan pertamanya, there is official streaming. Ada juga non-official streaming. Melalui telefon. Dan sekarang ini, bermakna dia, there is no barrier. But one thing good, if you have direct streaming, they know what you are talking about. People cannot twist. Kalau nak twist pun pandai-pandailah twist. Dalam pada itu, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Malaysian Press Institute MPI atas usaha berterusan organisasi tersebut dalam meningkatkan mutu dan kualiti kewartawanan di Sarawak. Kursus Kewartawanan 2.0 Sentimen Analisis dan SWOT Analisis yang diajarkan oleh MPI berlangsung dari 22 hingga 24 Oktober melibatkan pengamal media dari Kuching, Miri dan Sibu. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Presiden MPI, Datuk Yong So Hyong, Ketua Pegawai Eksekutif MPI, Ainul Amriz Ismail dan tetamu terhormat lain. Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB telah menyumbang RM525,200 dalam dana zakat yang bertujuan untuk menyokong pembangunan dan kebajikan komuniti asnaf di Sarawak. Sumbangan yang signifikan ini yang dibuat untuk tahun 2023 telah disalurkan kepada Majlis Islam Sarawak dan diuruskan menerusi tabung Baitulmal Sarawak DBS. Ketua Pegawai Sumber Manusia BPMB, Saidul Salwasani menekankan bahawa derma ini merupakan salah satu sumbangan zakat terbesar dari Bank Pembangunan. Dan kami berharap sumbangan zakat ini dapat memberi manfaat yang besar terhadap anak asnaf di Sarawak. Ujarnya selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia pada Jumaat. Mengulas lanjut, beliau menyatakan bahawa BPMB bercadang untuk meningkatkan sumbangan zakatnya pada tahun akan datang dalam usaha memperkukuhkan sokongan untuk projek pembangunan asnaf di seluruh Sarawak. Inisiatif ini menekankan dedikasi BPMB untuk memenuhi tanggungjawab sosial dan agama, menyumbang kepada masa depan yang lebih adil dan mampan bagi komuniti asnaf di Sarawak.
Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari tun Datuk Bang Openg mengalu-alukan kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Pilihan Khas Senat mengenai semakan undang-undang di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Delegasi yang diketuai oleh Presiden Senat Datuk Awang Bibi Awang Ali Basah berbincang dengan Kerajaan Sarawak, Dewan Undangan Negeri DUN dan Persatuan Peguam Sarawak untuk meneruskan usaha ke arah memodernkan perundangan dan memastikan pematuhan kepada piawaian perlembagaan. Datuk Awang Bibi Awang Ali Basah menekankan mandat Jawatankuasa untuk menyelaraskan undang-undang negeri dan persekutuan dengan prinsip perlembagaan, menangani isu-isu undang-undang yang merangkumi senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama dan hak unik Sarawak. Sebab tanggungjawab yang dipikul oleh Jawatankuasa ini adalah untuk menyemak undang-undang supaya soal kelembagaan, kedaulatan undang-undang menjadi asas. Ujar beliau semasa ditemui media selepas kunjungan tersebut. Sementara itu, pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas Senat mengenai semakan undang-undang, Senator Rita Sarimah Patrick Isol menyoroti usaha berterusan untuk meneliti undang-undang yang kurang relevan, terutamanya undang-undang yang digubal sebagai Akta Persekutuan yang terpakai khusus untuk Sabah dan Sarawak. Beliau menyatakan bahawa kerjasama dengan badan-badan kerajaan Sarawak dan Sabah serta institusi undang-undang seperti Persatuan Peguam Sarawak dan Persatuan Undang-Undang Sabah adalah penting dalam mengenal pasti undang-undang yang mungkin memerlukan pengemaskinian. Dan kita mahukan kerjasama dan juga koordinasi di antara dua kerajaan dengan select komiti ini untuk mengenal pasti apa undang-undang yang telah lapuk dan apa yang perlu untuk diperbaharui. Dan kita telah pun mencari mekanisme yang yang elok untuk kedua pihak menjalankan urusan tersebut, dan kita juga melibat urus Badan Peguam di Sarawak Advocates Association dan Sabah Law Association, kerana mereka adalah practitioners of the law dan mereka tahu apakah undang-undang akta-akta berkaitan yang tidak relevan lagi ataupun yang seharusnya diperbaharui. Senator Rita Sarimah selanjutnya menekankan kepentingan proses semakan ini untuk undang-undang baru, terutamanya bagi Sabah dan Sarawak yang mempunyai bidang kuasa ke atas senarai negeri dan persekutuan yang memberikan autonomi tertentu. Jadi itu kita kena lihat dahulu dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran, because what is most important, like my yang berhormat Senate Presiden berkata tadi adalah kita hendaklah menegakkan perlembagaan and also peruntukan MA 63. Jambatan Kampung Matang di Batu Sembilan yang dahulunya roboh ekoran arus deras dari kawasan tadahan air akan dibina semula pada tahun ini setelah selesai proses reka bentuk dan pemberian tender oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Irsinia Aidilariwo memberitahu keputusan ini dibuat setelah menerima beberapa aduan daripada penduduk kampung yang mengalami masalah perhubungan. Susulan itu, beliau memaklumkan bahawa Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD dan JKR Sarawak menganggarkan kos sebanyak RM730,000 diperlukan untuk membina baharu jambatan tersebut. JKR akan melakukan membuat sedikit reka bentuk dan terus dipanggil tender untuk membina jambatan ini. Kalau boleh untuk kami tahu anggaran kos untuk projek ini berapa? Kosnya yang kita telah bersetujui bersama dengan JKR adalah jumlah RM730,000 yang kita telah luluskan untuk pembinaan jambatan ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengetuai rombongan MIPD mengadakan lawatan ke projek Lorong 2 Matang Batu Sembilan di sini pada Jumaat. Menurut beliau, cadangan untuk membina semula jambatan ini telah diusahakan sejak terlibat dalam bencana tersebut, namun masih tidak mendapatkan kelulusan dana. Jadi itulah sebabnya kita ke sini hari ini untuk memberi kelulusan segera dan membina jambatan ini.
Mengulas mengenai perkembangan projek Jalan Matang Baru, beliau memberitahu setakat ini projek tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dan mengikut jadual meskipun terpaksa berdepan dengan masalah seperti pengalihan semula utiliti air, elektrik dan telekomunikasi. Bersama beliau dalam lawatan tersebut ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Datuk Fazruddin Abdul Rahman dan Penghulu Batang Batu 10 Wan Julihi Wan Ajoli. Pameran dan Persidangan Air dan Air Sisa Antarabangsa Borneo BWAC 2024 disifatkan sebagai platform penting bagi Sarawak dalam memperkukuhkan kepimpinan pengurusan air yang lestari di rantau ini. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari ini berjaya menarik 1,900 perwakilan serta menampilkan 60 penceramah terkemuka antarabangsa yang berkongsi penyelesaian inovatif berhubung cabaran kritikal berkaitan air dan air sisa. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi menzahirkan rasa bangga dengan kejayaan penganjuran persidangan ini yang turut meletakkan Sarawak sebagai peneraju serantau dalam sektor tersebut. The significance of this conference extends beyond the exchange of ideas. BWAC 2024 has served as a springboard for Sarawak futures in water and wastewater management within the region. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menterinya Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam majlis penutupan BWAC 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Beliau turut menegaskan bahawa ucap damai yang disampaikan oleh Pengarah Eksekutif Persatuan Air Antarabangsa IWA Profesor Dr. Kala Vairavamurthy yang menekankan kepentingan infrastruktur pintar dan berdaya tahan untuk menangani kekurangan air global adalah selari dengan visi Sarawak dalam pembangunan lestari. Dengan kejayaan penganjuran BWAC 2024, Sarawak kini katanya bersedia untuk menjadi tuan rumah Kongres dan Pameran Air Dunia IWA pada tahun 2028. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang dan tetamu terhormat lain. Sekian Buletin Ukas bersama saya Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Ukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin Ukas dengan sorotan majlis penutupan program latihan untuk wartawan Sarawak di Hotel dan Pusat Konvensyen Raya pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas.